生微末中的万千萤火，乘长风汇聚成一亿星河，在云巅之上向世界宣告，我们将重回荣耀。拨开云层落下炙热笑，融冰雪穿过波折，终于在巅峰的这一刻，有身影与过去身影重合，过去未曾来的荣耀，未来过不去的骄傲，在你我之间交错凝结，成点燃战场的战歌。漫漫长夜里唯一的亮色，是平庸中走过来的你和我，是在云端上，是在尘埃中拼尽全力盛放的萤火。我来自传说，却续写传说，一朝汹涌不忘10年执着，这一战要让所有人记得我们加冕荣耀的时刻。拨开云层落下炙热笑，融冰雪穿过波折，终于在巅峰的这一刻，有身影与过去身影重合，过去未曾来的荣耀，未来过不去的骄傲，在你我之间交错凝结，成点燃战场的战歌。漫漫长夜里唯一的亮色，是平庸中走过来的你和我，是在云端上，是在尘埃中拼尽全力盛放的萤火。我来自传说，去续写传说，一朝汹涌不忘10年执着，这一战要让所有人记得我们加冕荣耀的时刻。是平庸中走过来的你和我，是在云端上，是在尘埃中拼尽全力盛放的萤火，拼尽全力盛放的萤火。As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one that would while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all that you would change.
Bila mana kita bercakap dengan bahasa badan ataupun term orang selalu panggilnya adalah body language. Betul. Okey, body language ni sebenarnya ianya adalah lebih kepada seni dalam kita melihat orang menggerakkan badan mereka. Bila kadang-kadang kita jumpa orang, kita cakap dengan dia, kita dapat tahu, okey, mungkin dia ni sedang ikhlas ke cakap dengan aku, ataupun mungkin sebenarnya kita dapat lihat dia ni sedang tipu aku ni. Okey, dia sebenarnya kita jangan confuse antara dua perkara ni. Antara bahasa badan, membaca bahasa badan dan juga membaca minda. Kita sebenarnya kita tak baca minda, tetapi kita baca bahasa badan kita badannya, supaya kita tahu apa tindakan kita seterusnya untuk kita buat dengan seseorang manusia ni. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Bertenang, kalau ku disuruh pasti datang sang saka biru. Kami akan menang. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah, mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Keras semua unit, rendezvous bertemu di markas sulit. Kita senangkan semua kes rumit, buka file baru yang dah tutup tak payah nak ungkit. Aman kami mengalir dari atas bukit, hati sama merah jangan tengok warna kulit. Kalau baru nak insaf, sorry bride, it's too late. Budak nakal baru nak nangis lepas kena cubit. Kami sebab anak bangsa tidur nyenyak, tidur kami pula tak lena tak kerak. Garuda gerak senyap harimau jalan tegak, tiap hari semua keluar berentam. Nak buat onar jangan malu, jangan sipu, simpang jalan ada kanan kiri, jangan keliru. Masuk bilik itu mana ada pintu, setahun sekali jamal lemang bersama yang Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan semua. Salam keterujaan daripada saya di Body Language Academy Malaysia. Alright tuan-tuan dan puan. Pertama sekali terima kasih dan syabas dan tahniah saya ucapkan untuk tuan-tuan dan puan semua kerana anda semua adalah insan-insan yang terpilih yang bakal bersama untuk mempelajari macam mana untuk melihat dunia dalam high definition. Okey, jadi berikan tepukan gemuruh untuk anda semua tuan-tuan dan puan. Kita tepuk sikit. Alright, thank you so much tuan-tuan dan puan semua. Okey. Jadi yang dah ada bersama dengan kita pada malam ini lebih kurang buat masa sekarang yang ada di skrin saya seramai 55 orang. Okey, 55 orang yang kekal bersama pada awal sesi pada malam ini. Saya nampak Tuan Imran Fahmi Lutfi. Saya nampak Puan Jozuana. Saya nampak Puan Vidya Mol. Betul sebutan ya? Takut saya tersalah pula. Puan Azurahani, Puan Jun, Tuan MK Faith. Macam ni pula apa? Keklik pula namanya kan. Dia hipster sikit kan. Alright, Puan Nur Aisyah, Puan Joyce, iPhone Puan siapa Puan? Namanya iPhone. Boleh tukar nama Puan. Tuan Muhammad Saleh, Tuan PLF Muhammad Saleh. Dari kerana mata saya stop sedikit kan. Alright, Puan Aliza, Puan Hazlina, Puan Nur Hayati. Ya Tuan. Teruja. Alhamdulillah. Alright, Tuan Azim Azam, Puan Nur Ain Syafaf dan lain-lain yang bakal on camera sebentar lagi. Tahniah saya ucapkan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya cukup teruja untuk bersama dengan anda pada malam ini. Mesti semua tertanya-tanya kan, sepatutnya kelas mula besok kan. Tapi kenapa tiba-tiba mengejut buat create group, tiba-tiba malam ni ada kelas pula. Kan? Sengaja je kita nak bagi surprise kepada tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab kita nak mempersiap sediakan anda semua untuk program besok. Siap sedia tu macam mana? Malam ni lah kita akan tengok macam mana perjalanan yang bakal tuan-tuan dan puan lalui bersama kita sepanjang 9 hari ini dalam program 9 hari penandanis badan. Dan untuk batch ni lebih kurang kita ada, sepatutnya kita ada lebih kurang 100 berapa belas saya tak ingat. Tapi 100 lebih lah yang akan bersama kita. Cuma sekarang ni dekat skrin saya baru ada 59 orang masuk. Tak apa, yang dah dapat masuk tahniah saya ucapkan kerana anda on time. Okey, nanti ada hadiah di akhir sesi nanti. Okey, kepada mereka yang belum masuk lagi,
kita doakan mereka. Tuan-tuan, sebab pelajar yang bagus, seorang individu yang bagus adalah mereka yang menepati masa. Setuju kalau saya cakap macam tu? Saya berani kerak jari lah. Kalau anda kata tak setuju tu, saya berani kerak jari lah, tuan-tuan puan. Sebab apa? Anda semua memang terbaik sekali sebab anda semua tepati masa. Jadi pertama sekali tuan-tuan puan, sesi pada malam ini adalah sesi yang kita buat untuk beri tuan-tuan puan kefahaman apa yang kita akan gunakan sepanjang 9 hari ini selain daripada Zoom, macam mana sesi pembelajaran kita. Sebab kita akan ada sesi secara live selama 9 hari ini bersama dengan anda semua. Tetapi tuan-tuan puan, kita ada tools-tools tambahan. Dia ada website-website tambahan yang mana tuan-tuan dan puan perlu buat juga. Contohnya selepas malam ini anda ada homework. Homeworknya bagaimana? Nanti saya terangkan tuan-tuan puan. Okey. Yang paling penting cerita dia pada malam ini bukan berkenaan dengan saya, tetapi pada malam ini adalah berkenaan dengan anda semua. Bakal bintang-bintang yang bakal menyinar di angkasa. Sebab apa saya kata bintang-bintang? Sebab Hamka pernah berkata tuan-tuan puan, seandainya bermimpilah tinggi sehingga ke langit. Kerana apabila anda jatuh, anda akan jatuh di tipe bintang-bintang di langit. Begitulah juga tuan-tuan puan semua pada malam ini, anda semua adalah bintang-bintang bagi saya. Bintang-bintang yang bakal memperoleh satu superpower. Superpower apa? Bukan superpower Superman tuan-tuan puan. Bukan macam apa, Thor ke ada peti ke tiba-tiba kan, ada tukul ke apa, tidak. Tetapi superpower untuk melihat manusia dengan menggunakan ilmu sebadan. Di kalangan kita hari ini ada di kalangan kita daripada kalangan kaunselor saya tengok, ada pada kalangan trainer, PLF, ada di kalangan tuan-tuan puan, ada CEO syarikat, business owner dan macam-macam background yang saya tengok. Nak sebut satu memang banyaklah tuan-tuan puan. So, walau macam mana pun background tuan-tuan puan, orang selalu kata bila masuk dalam program, dia kata kena ambil gelas contohnya kan. Saya tak ada gelas, saya ada botol je. Saya sebut botol lah kan. Orang kata kena kosongkan gelas dan kemudian boleh kita tambah baik ilmu kan. Orang selalu kata begitu. Saya tuan-tuan puan, saya tak bersetuju dengan kenyataan ini. Sebab apa? Saya kata kenapa nak kena kosongkan gelas. Sedangkan tuan-tuan puan ada pengalaman dah bertahun-tahun. Ada yang mungkin sini pengalaman 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Selalu 50 tahun jarang-jarang lah. Sebab selalu tak sampai 50 tahun dia dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dulu. Selalu je lah kan. Ataupun mungkin dah pencen, dah bersara kan. So segala ilmu yang tuan-tuan puan ada, saya kata tuan-tuan puan jangan kosongkan gelas. Tetapi tuan-tuan dan puan semua cari gelas yang lebih besar, okay, dan kemudian isi ilmu-ilmu yang dah ada sebelum ni bawa masuk dalam program kita. Saya kata begitu. Jangan kosongkan gelas tuan-tuan puan. Tapi kita nak besarkan lagi gelas kita supaya kita dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Setuju? Yes. Tuan ke puan Mega sangat setuju. Thank you so much. Jadi tuan-tuan puan, malam ini bahasa mudahnya kita ada sesi khas. Sesi khas ni untuk anda semua. Share screen sekejap. Alright. Macam mana perjalanan anda sepanjang bersama kita di Body Language Academy Malaysia? Sebelum tu, saya nak check. Boleh nampak ke skrin saya ataupun tak berapa nampak lagi? Kena tengah preparing lagi. Boleh tulis kat ruang komen ke? Nampak. Thank you so much. Puan Siti Nur Asma, Puan Rohaz. All good. Nampak sudah tuan. Thank you so much. Okay. Jadi, first of all, bahasa mudahnya, kita akan bersama. Malam ini kita tak start belajar lagi tuan-tuan puan. Tetapi malam ini kita akan prepare terlebih dahulu. Apa yang tuan-tuan puan akan hadapi selama 9 hari ini. Dan mungkin sekiranya tuan-tuan puan punya perjalanan panjang lagi bersama kami. Lebih daripada 9 hari nanti. Apa yang bakal tuan-tuan puan hadapi. Malam ini kita akan faham terlebih dahulu. Okay? Sebab ada yang tanya kepada saya tuan-tuan puan tahu. Bukan saya lah. Ada yang beritahu pada saya punya staff lah kan. Cik Irina, mana tuan-tuan puan daftar bersama hari tu. Ada kata, betul ke ni RM10 ni? Kan? Betul ni RM10 ke RM10 satu hari ni? Tak, saya kata betul tuan-puan. RM10 untuk 9 hari. Daftar bertiga lah. Kan? Betul, ini bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan. Bak kata geng-geng Piramli punya lapuk kan. Sebab, tuan-puan, kami di Body Language Academy, kami ada perjalanan tersendirilah. Dan satu perkara yang memang asbab kami buat program 9 hari mengenali bahasa badan ni adalah memang betul-betul bertujuan untuk beri pendedahan secara asasnya kepada anda semua macam mana ilmu bahasa badan ni boleh bantu kehidupan anda.
Kita bukan kongsi sikit tuan-tuan dan puan. Jarang program yang akan terus kongsi banyak perkara. Kita akan kongsikan daripada kepala sampailah ke kaki. Kan body language-nya. Kalau orang lain mungkin dia boleh bagi sikit teaser kan RM10 kan. Mungkin bagi teaser. Kita tak tuan-tuan dan puan. Kita bagi full untuk anda semua. Alright. So tapi itulah tuan-tuan dan puan. Cerita dia tuan-tuan dan puan kena bagi komitmen jugalah. Sebab saya nak ingat kepada anda semua, sepanjang 9 hari ini nanti kita tidak akan buat recording kita tak akan beri recording untuk anda semua. Kalau anda terlepas, maka anda akan terlepas satu ilmu yang cukup bermakna sebenarnya untuk anda semua. Okay, apa benda setiap hari punya topik? Okay, itu kejap lagi kita akan cerita. Tetapi sebelum tu yang baru masuk, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Dan anda semua adalah peserta untuk batch yang ke-13 tuan-tuan dan puan. Tepuk sikit untuk anda semua. Tepuk sikit diri. Okay, dan batch ke-13 ni adalah kita dah mulakan batch pertama semenjak tahun 2017 kalau saya tak silap. Ke 2016, saya pun terlupa dah. Itu adalah batch pertama dan sampai ke hari ini 2021, ini adalah batch yang ke-13. Alright, sahabat ELC. Oh, ramai geng-geng kawan-kawan yang buat masuk dalam ni. Selamat datang tuan-tuan puan. Geng-geng ELC, selamat datang. Alright. So, bila mana anda mula datang ke program kita pada hari ini, bila mana anda mendaftar, tak kisah daripada ELC ke daripada mana pun tuan-tuan puan semua, saya yakin anda datang dengan pelbagai isu tersendiri. Mungkin ada yang datang saya saja. Mungkin ada yang datang sebab kawan paksa. Atau mungkin dekat sini ada yang datang sebab memang saja-saja nego kawan-kawan saja. Tak kisahlah macam mana pun, tetapi setiap satu pada anda, di kalangan anda semua mungkin akan ada yang datang belajar mempunyai sebab-sebab tersendiri. Dan mungkin di kalangan anda yang ada masalah-masalah tertentu. Contohnya tuan-tuan puan, berapa ramai kat sini yang mungkin mereka ini adalah orang yang berniaga. Berniaga pula contohnya selalu buat sesi live. Ada ke dalam ni? Kalau ada tulis kat ruang komen. Ada. Kan saya nak tengok sikit. Di kalangan geng-geng yang memang ada berniaga ke. Ada Puan Aliza. Dan bila kata berniaga tadi dalam sesi live nak menggunakan body language yang tepat. Dalam mana macam mana nak mempengaruhi dan lain perkara lah. Berniaga tapi malu nak live. Yes, itu satu masalah juga tuan-tuan puan. Ramai W. Ada. Thank you so much tuan-tuan puan semua. Okay. Itu satu di kalangan mereka yang berniaga. Atau mungkin di kalangan tuan-tuan puan dekat sini ada di kalangan mungkin pegawai psikologi. Mungkin di kalangan kaunselor. Yang kerjanya memang berjumpa dengan klien. Klien tu bermaksud macam mana? Buat sesi kaunseling semua dan lain perkara lah kan. Maksudnya dia ada memang berjumpa dengan orang untuk kaunseling semua dan lain perkara. Coaching, training dan lain. Mungkin di kalangan anda semua yang mungkin ada masalah bila mana berjumpa dengan orang di luar sana, anda rasa susah sikit nak faham. Anda boleh faham tetapi dia akan makan masa. Contohnya dalam kaunseling kan, berapa banyak nak apa meneroka kan. Yes, itu memang betul, kita memang kena buat begitu. Tetapi ilmu bahasa badan ini boleh bantu anda semua untuk memahami dengan lebih lanjut lagi. Counseling husband aci tak? Boleh lah Puan Ain. Asalkan ada boleh. Itu di kalangan kaunselor atau pegawai psikologi. Atau mungkin dekat sini, di kalangan anda semua yang mungkin di kalangan student. Ada kat sini student? Kan, kalau ada tulis ada kat sini. Yes, ada student Syira Zainal. Thank you so much. Student lagi pun ada. Mungkin di kalangan anda di kalangan sini adalah student. Anda nak jadi seorang yang lebih berkeyakinan bila berhadapan dengan orang lain. Lagi-lagi bila presentation. Kepada mereka yang bekerja pun nak pitching project. Bos hantar nak dapatkan ni, nak pergi pitching grant. Contohnya kan. Macam mana gunakan bahasa badan tepat? Saya yakin anda semua datang pada hari ini ada sebab-sebab tertentu dan ada masalah tertentu yang tuan-tuan bawa pada hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan, walau macam mana pun masalah anda itu, insya-Allah saya doakan dengan hadir ke kelas ini sedikit sebanyak ilmu ini dapat bantu anda semua untuk menjadi lebih baik lagi sebenarnya. Lagi-lagi bila berhadapan dengan manusia. Kan. Nak stay student supaya lebih sabar belajar musim pandemik pun boleh, insya-Allah tuan-tuan puan. Okey. Ain Emran saya sweet 17. Ramai mengaku muda. Saya pun tuan-tuan puan kalau ikut buka lah orang kata sweet 18. Tapi kalau ikut IC tidaklah kan. Walaupun mukanya nampak muda kan. Alright. So, tuan-tuan dan puan semua.
Sedikit sebanyak untuk makluman tuan-tuan dan puan, kami Body Language Academy Malaysia, terus terang cakap, kami dulu hanyalah sebuah konsultan dan satu masa dahulu kami juga mungkin trainer-trainer lain yang banyak, kami juga dulu buat motivasi semua dan lain. Tapi ada perkara yang menyebabkan mengapa kami ni bermula untuk berkongsi berkenaan dengan ilmu nonverbal ini. Dan terus terang kami katakan, dalam Malaysia berbentuk akademi tuan-tuan puan, bukan konsultan, akademi. Kami merupakan akademi bahasa badan yang pertama di Malaysia dan tujuan khas kami buat Body Language Academy ini adalah memang untuk membantu anda semua. Anda semua bintang-bintang yang berada di depan saya ini untuk menggunakan ilmu bahasa badan yang tepat. Ilmu bahasa badan yang tepat tu macam mana? Ilmu bahasa badan yang tepat tu bermaksud ianya bebas daripada mitos-mitos di luar sana. Mungkin tuan-tuan pernah dengar berkenaan dengan contohnya tengok eye contact dengan seseorang. Kalau orang tu tipu, dia kata eye contact dia akan kurang dengan kita. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ke mitos-mitos ni? Pernah dengar ayat yang saya katakan tadi? Kalau ada boleh tulis. Betul, ada. Thank you so much Puan Rose Julia, Puan Siti Rahmah. Pernah. Thank you so much. So, sekiranya anda pernah dengar perkataan tu tadi, bila mana kita tengok orang tu kurang eye contact kita, dia cuba menipu, ketahuilah sebenarnya tuan-tuan puan, itu semua adalah mitos. Yes, itu semua adalah mitos. Jadi tuan-tuan puan, banyak cerita mitos ni semua banyak sangat tuan-tuan puan. Okay. Cerita mitos tak habis kita. Kita kena buat satu program khas, mitos bahasa badan sahaja. Satu program lain. Kan? Tetapi cerita dia, dalam 9 hari ini, kita akan belajar daripada kepala sampai kaki, macam mana maksud bahasa badan itu sendiri. Kan? Itu paling penting. Setiap hari nanti kita akan tengok apa topik-topik akan dibawa. Dan tuan-tuan puan, suka saya nak kongsi kepada anda semua, dalam body language dan kami sendiri, apa yang kita bakal kongsi kepada tuan-tuan puan, kami di Body Language Academy Malaysia, kita fokus kepada satu perkara yang dipanggil sebagai non-verbal communication. Non-verbal communication tu bukan maksud ada kita tanya ke orang kan, faham ke apa tu non-verbal communication? Dia kata body language lah. Ya, body language tu apa dia pula? Body language tu non-verbal lah. Non-verbal tu apa benda pula? Body language lah. Dia ulang-ulang macam tu je tuan-tuan tahu. Saya jumpa ramai dah orang macam ni kan. Jadi sebenarnya dalam dalam non-verbal communication, mungkin tuan-tuan pernah dengar berkenaan dengan verbal communication dalam lain perkara, tetapi dalam non-verbal communication ada 4 perkara yang berada dalam non-verbal communication sebenarnya tuan-tuan puan. Yang pertama, tak lain dan tak bukan, apa yang bakal tuan-tuan dan puan pelajari sepanjang 9 hari ini adalah berkenaan dengan body language. Puan Syira Zainal, excited nak tahu body language? Yes, saya pun excited nak bersama dengan tuan-tuan puan, nak berkongsi. Itu yang pertama. Salah satu komponen dalam non-verbal communication. Yang kedua tuan-tuan puan adalah facial expression. Facial expression bermaksud macam mana ekspresi muka kita. Dan bila kita kata ekspresi muka ini, dia bukan sekadar ekspresi muka biasa sahaja. Tetapi macam mana ekspresi muka mikro. Itu adalah satu-satu komponen dalam non-verbal communication. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam mana emosi kita dalam mengatakan sesuatu. Macam mana hari ini kita bercakap dengan seseorang, ketika kita bercakap dengan seseorang, adakah kita ni jenis orang yang happy sentiasa, teruja sentiasa, ataupun adakah kita ni jenis orang yang memang bila bercakap dengan keadaan yang tenang sebagainya lain. Dan kadang-kadang bila kita berjumpa dalam satu situasi, contohnya situasi kita berada dalam keadaan yang agak tegang, macam mana emosi kita. Bila terpampang dekat mukanya, apa sebab emosi tersebut timbul semua dan lain. Dia ada roda emosinya. Itu salah satu juga komponen dalam non-verbal communication. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan attire. Attire itu bermaksud, mungkin tuan-tuan pernah dengar, berkenaan dengan macam mana kita berpakaian hari ini akan menggambarkan diri kita. Mungkin tuan-tuan pernah dengar perkara tu. Yes, thank you so much yang sebutkan tadi. Saya tak tahu siapa yang sebut. Yes, pasti mudahnya pemakaian lah. Macam mana kita dress to impress. Sebab itulah kalau tuan-tuan pernah pergi ke program-program berbentuk grooming, attire semua dan lain, dia ada sharekan berkenaan dengan macam mana kita memakai pakaian kita untuk memberikan impression tertentu
kepada orang yang sedang melihat kita. Tuan-tuan puan. Okay. So untuk program kita selama 9 hari ini, kita akan cover di bahagian body language, tuan-tuan dan puan semua. Bayangkan body language ini sebenarnya 9 hari ni, tuan-tuan puan, adalah berkenaan dengan asas sebenarnya, tuan-tuan puan tahu. Terus terang saya cakap, kita 9 hari ni adalah program asas. Kalau asas saja dah cover 9 hari kan, tuan-tuan puan, bayangkan macam mana kalau ada advance nanti kan. Tapi tak apa, kita bagi tuan-tuan puan rasa dulu apa benda ilmu ni, macam mana dia boleh bantu diri tuan-tuan puan. Sebab ilmu body language ni, macam saya katakan pada awal tadi, ianya adalah berkenaan dengan superpower. Superpower tu bermaksud macam mana hari ini kita dapat memberikan first impression tertentu. Sebenarnya tuan-tuan puan tahu ke? First impression kita kadang-kadang sangka ianya datang semula jadi bergantung kepada macam mana diri seseorang manusia tu. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar body language, tuan-tuan dan puan boleh kawal first impression orang terhadap diri tuan-puan. Yes? Betul tuan-tuan puan? Cuma macam mana caranya? Nanti kita belajar tuan-tuan. Okey? Itu yang pertama. Nak beri first impression kepada seseorang, ada caranya, ada tekniknya. Yang kedua, macam mana nak membaca bahasa badan. Ini ramai orang datang kan. Dia kata, saya tahu sebab apa? Oh, saya nak tengok macam mana body language saya punya suami ni. Kan? Saya syak suami saya ni kan, dia ada something wrong kau. Kebelakangan ni tak banyak bercakap. Rupanya suami tengah buat surprise untuk dia, untuk anniversary gimana dekat kan. Dia ingat suami dia tak ingat kan. Mungkin berjadi begitu. Nak baca orang, saja itu datang-datang memang nak baca orang lah. Kan? Mungkin di kalangan anda yang datang untuk membaca seseorang. Atau mungkin di kalangan anda semua ada yang datang untuk memahami atau mengamalkan sendiri ilmu tu. Maksudnya, tuan-tuan dan puan nak jadi nampak orang yang kelihatan lebih berkredibiliti lagi-lagi ketika bercakap. Kan? Mungkin di kalangan anda semua nak jadi orang yang lebih kelihatan, lebih berkarisma bila bercakap dengan seseorang. Dan macam-macam perkara lagi tuan-tuan puan. Mungkin di kalangan anda, saya tahu anda semua datang dengan pelbagai sebab-sebab tertentu dan semua ilmu ni akan beri anda satu superpower. Okay. Syira Zainal nak tackle person boleh? InsyaAllah, sebab kita akan kongsikan teknik. Nanti saya akan share, kejap lagi saya akan sebut. Dekat bagaimana yang tuan-tuan boleh fokus. Saya akan share macam mana nak buat orang jatuh cinta dengan kita. Saya akan share tuan-tuan, jangan risau. Macam mana nak tackle orang. Yes, betul, pelajar, anak-anak, orang tua dan diri sendiri. Alright. So, semua tu saya kata, bahasa mudahnya saya katakan sebagai superpower komunikasi. Okay. Dan untuk superpower komunikasi ni tuan-tuan, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak share dengan tuan-tuan puan. Perjalanan tuan-tuan semua bersama kita sepanjang bersama dengan Body Language Academy. Mungkin lebih pada 9 hari atau mungkin sampai 9 hari saja. Tetapi saya akan kongsi pada tuan-tuan apa perjalanan yang bakal tuan-tuan hadapi nanti. Kami di Body Language Malaysia, kita memang fokus kepada 4 perkara yang saya sebutkan tadi. Okey? Yang pertama tadi apa tuan-tuan puan? Boleh tulis kat ruang komen. Yang pertama dalam komponen dalam non-verbal communication adalah body language. Betul tuan-tuan puan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah facial expression. Yang ketiga adalah mic yang kacau ni. Okey, saya mute sekejap. Okey, thank you so much. Ada yang PM saya. Alright, pertama body language, yang kedua facial expression, yang ketiga emotion. Yes, thank you so much Puan Jozuana Edi. Yang keempat adalah attire. Semua benda kita share dalam Body Language Academy, kita fokus pada 4 perkara ni. Kami bukan pakar semua benda, kami bukan pakar motivasi tuan-tuan puan, tapi kami berani kata kami body language specialist. Sebab kami memang ada dapat pertalian berkaitan dengan perkara itu. Dan untuk tuan-tuan puan, berkenaan dengan macam mana perjalanan anda bersama kami sebenarnya ada buat program yang bersiri, tetapi insyaAllah saya akan terang kepada tuan-tuan satu persatu macam mana perjalanan yang tuan-tuan boleh bersama kita untuk memahirkan body language dengan lebih mendalam. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, kita ada perjalanan kita. Sekarang ini tuan-tuan dan puan berada di program 9 hari mengenali bahasa badan. Seperti yang tuan-tuan nampak di skrin saya sekarang. Sama kan skrin kita sekarang? Atau adakah tak nampak saya punya skrin? Nampak ya ada macam jalan dekat skrin sekarang? Boleh tulis kat ruang komen supaya saya tahu. Adakah sama seperti Tuan Syarasan? Kami rakan, kita kata rakan industri lah. Nak kata pesaing, dia tak sedap, tak molek kan. Kita kata rakan industri lah. Sama industri. Okay, nampak? Thank you so much. Thank you so much teman-teman puan. Okay, jadi perjalanan anda
ini kita kata dalam 9 hari mengenali bahasa badan ni, ini adalah level pertama. Level pertama ni kita akan dedahkan kepada tuan-tuan dan puan berkenaan dengan full body language daripada atas sampailah bawah. Apa topik-topiknya? Sekejap lagi saya share. Okay. Dan 9 hari mengenali bahasa badan ni adalah program asas yang mana dia boleh bantu tuan-tuan dan puan semua untuk memberi kesedaran berkenaan dengan bahasa badan. Kesedaran tu maksudnya macam mana? Dalam kita belajar ni tuan-tuan kan, dia ada level-level. Level sedar, kalau selama ni mungkin kita tengok orang, kita tak sedar body language orang. Lepas jumpa program 9 hari bahasa badan, kita bantu tuan-tuan untuk mula sedar body language orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bukan saja kita sedar body language orang, tapi kita mula sedar body language sendiri. Kalau sebelum ni kita kata kan, tak sedar body language sendiri, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya tak sedar diri dah selama ni. Balik pada program ni, insyaAllah tuan-tuan akan mula rasa sedar diri. Sedar diri tu maksud apa? Bukanlah kata saya mutekan dulu sekejap. Okey, banyak gangguan. Okey. So, yang pertama sekali, macam mana nak mula apply dalam diri. Itu yang paling penting sebenarnya. Okey, itu adalah level yang pertama. Dan level ni kita kata program asas lah, kita katakan. Alright. Itu adalah 9 hari mengenali bahasa badan. Maaf, sangkut-sangkut. Okey, sekejap ya tuan-tuan. Saya padam sekejap. Okey, alright. Okey, yang penting suara saya berdengar tuan-tuan. InsyaAllah saya padam kejap. Ini cabaran kita bila buat online lah kan. Okey. Suara saya dah okey ke tuan-tuan? Ataupun masih lagi tersangkut? Okey, jelas. Thank you so much. Alright, maafkan saya cabaran online. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Alright. So, kita berbalik kepada tadi. Ini adalah level pertama yang tuan-tuan bakal hadapi 9 hari ini. Tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan rasa program 9 hari ini tak bagi manfaat pada saya, tuan-tuan join program ini dulu dan kemudian tuan-tuan rasa tak manfaat, boleh PM kami bantu tuan-tuan. Bagaimana yang tuan-tuan rasa tak manfaat? Sebab saya berani bagi fakta tuan-tuan, saya berani cakap, tuan-tuan saya berani gerak jari, kalau ilmu ni tak bermanfaat, tuan-tuan boleh PM kita, bagi tahu kita. Okey? Sebab kita dah bantu ramai orang sebenarnya. Cuma yang kadang-kadang apa yang kita kongsi ni, kita kongsi secara asasnya general lah tuan-tuan, sebab ini program basic. Mungkin kalangan tuan-tuan ada nak macam mana nak sales sebagai kan. Tuan-tuan perlu lihat macam mana kaitannya dan lain. Sebab kita nak cover banyak perkara sebenarnya dalam 9 hari mengenali bahasa badan ni. Itu level pertama. Level yang kedua tuan-tuan, yang mungkin tuan-tuan sekiranya nanti tuan-tuan nak bersambung lagi bersama kita, kita ada program seterusnya, itu program Image First Class. Jangan risau, murah-murah je semua. Program Image First Class ini kita bantu fokus ke bahagian attire tu tadi, yang nombor 4 tu. Memang kat sini nanti bukan saya yang akan bantu, tapi ada Tuan Nasrullah Amran, sahabat saya, dia adalah seorang CPIC, Certified Professional Image Consultant. InsyaAllah dia akan bantu tuan-tuan untuk tambah baik attire. Kasih tukar image, yes betul. Kiranya kita mungkin hari ni kita kata kita dah cantik. Image ni kita kata bukan sekadar rupa saja, tetapi dia merangkumi 3 perkara tuan-tuan, iaitu A, B dan C. Iaitu appearance, macam mana kita berpakaian. Yang kedua behavior, macam mana behavior kita. Dan kemudian ketiga adalah communication. Itu semua adalah kita kata image sebenarnya. Okay, itu level yang kedua. Alright, itu selepas program 9 hari mengenali badan ni lah. Nanti kita akan bagi tahu kalau kita buka nanti. Dan kemudian level yang ketiga, kita ada program Body Language Masterclass. Body Language Masterclass setahun kita buat tak banyak kali tuan-tuan, tapi program ini kita buat khas untuk bantu anda. Seandainya anda nak level-level apply, maksudnya anda terus nak buat. Macam mana nak terus buat ni, macam buat tu, buat ni tu kan. Nak apply. Body Language Masterclass adalah program yang anda wajib join. Okay. Program ini dijalankan selama 2 hari. Sebab kita akan memang betul-betul bagi latih tubing kepada tuan-tuan, memang betul-betul buat betul-betul fokus berkenaan dengan body language, macam mana dengan lebih detail lagi. 9 hari bahasa badan cover asas, Image First Class dia cover attire, tapi asas juga. Body Language Masterclass dia dah lebih advance lagi. Itu level ketiga. Right? Level yang keempat tuan-tuan adalah berkenaan dengan program certification. Seandainya ada di kalangan anda semua yang nak menjadi seorang penganalisa bahasa badan profesional, memang
kerjayanya mungkin memerlukan tuan-tuan untuk jadi seorang penganalisa bahasa badan profesional, nak jadi seorang analyzer, nak mampu untuk analisa video bahasa badan orang, nak tengok gambar, analisa gambar semua yang lain, ini adalah programnya. Dan ini adalah program certification tuan-tuan. Bila kata program certification, dia mungkin akan berbeza sedikit lah dari segi rate-nya. Sebab ini adalah kita kata program yang advance. Kalau 9 hari mengenali bahasa badan level 1 adalah program basic, image first class pun basic, body language masterclass adalah program intermediate. Program body language analyzer adalah program advance. Dan kemudian kita ada satu lagi program master practitioner. Master practitioner adalah kesinambungan daripada program body language analyzer. Dekat sinilah kalau body language analyzer melahirkan anda semua sebagai seorang penganalisa bahasa badan profesional. Master practitioner, kalau anda nak jadi seorang scammer yang bagus, ini memang program yang sangat bagus. Tapi saya tak nak tuan-tuan jadi scammer lah tuan-tuan. Sebab scammer tu maksudnya macam mana tuan-tuan? Dalam master practitioner, body language analyzer kita ajar body language, macam mana analisa body language dan lain. Master practitioner kita ajar macam mana perkataan punya verbal, punya statement analisis, macam mana dalam interrogation technique, apa formulanya, macam mana teknik yang digunakan oleh PDRM semua dan lain. Itu dalam master practitioner. Macam mana perkataan, kalau dalam 9 hari mengenali badan, kita kongsi berkenaan dengan lie detection, detect penipuan seseorang, tapi asasnya lah body language analyzer kita belajar juga dengan lebih advance lagi. Tetapi dalam master practitioner, macam mana orang menipu dari segi perkataan, apa pattern-patternnya. Itu dalam master practitioner. Dan seandainya tuan-tuan nak jadi orang yang mengajar body language, tuan-tuan boleh sampai ke trainer lah. Okay, tapi trainer ni just optional lah, saya kata. Tak galakkan tuan-tuan kalau tuan-tuan bukan nak mengajar body language. Alright. Patutlah harap orang terkena dengan scammer. Ada kelas rupanya. Allah Akbar tuan-tuan. Jangan jadi scammer tuan-tuan. Maka kita bukan nak lahirkan scammer. Tetapi kalau tuan-tuan gunakan ilmu ni untuk jadi scammer, tuan-tuan akan jadi scammer yang hebat. Itu maksud saya. Jangan jadi scammer tuan-tuan. Jadi scanner tak apa. Sebab kata saya nampak ada komen tadi. Jadi scanner tak apa. Okay. Alright tuan-tuan. So itu sikit sebanyak berkenaan dengan perjalanan bersama dengan Body Language Academy. Dan sekarang ini tuan-tuan bakal bersama dalam satu experience dalam program 9 hari mengenali bahasa badan. 9 hari mengenali bahasa badan, macam saya kata, dia adalah program asas. Okey tuan-tuan. So, bahasa mudahnya, untuk program kita ni tadi, kita ada 4 program utama iaitu 9 hari mengenali bahasa badan, image first class, body language class ataupun program certification body language analyzer. 4 program ini tidak ada prasyarat. Bermaksud hari ini tuan-tuan jam 9 hari sebadan, lepas tu tuan-tuan nak terus jam, tak minat nak baca image kan, nak terus jam ke masterclass, tak ada masalah, jam lah. Ataupun mungkin tak nak pergi masterclass, nak tunggu ambil certification, boleh, pergilah terus. 4 program ni tak ada apa-apa prasyarat. Tetapi untuk level yang ke-5 dan level ke-6, program ni dia ada prasyarat. Untuk tuan-tuan pergi ke master practitioner, tuan-tuan dan perempuan perlu selesai body language analyzer terlebih dahulu, certification body language analyzer. Sebab ilmu yang kita ajar dalam master practitioner, kalau tuan-tuan tak pergi analyzer, tuan-tuan akan pening kepala. Sebab dia berkesinambungan. Okay? Dan trainer pun samalah, sebab trainer macam mana nak mengajar, tuan-tuan kena lalui dululah macam mana pengalaman sebelum tu kan tuan-tuan. Okay? Itu adalah sikit sebanyak. Dan untuk tuan-tuan dan puan, dalam 9 hari mengenali sebadan, ini adalah antara topik yang bakal anda pelajari. Hari pertama kita akan share berkenaan dengan panduan terlebih dahulu. Panduan tu maksudnya macam mana tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan, apa yang membezakan orang dekat luar sana yang belajar ilmu body language sekadar Google ataupun dengan tuan-tuan puan yang hadir pada hari ini adalah orang Google, mereka ni tak ada satu guideline atau panduan. Dan insya-Allah tuan-tuan puan, saya boleh kata mereka boleh sesat. Sesat tu macam mana? Dia ada macam tuan-tuan tahu ke kita ayah pin kan, ada ajaran sesat kan? Dia boleh ada probability begitu. Umpama kita belajar mengaji tuan-tuan, kita mengaji agama. Bila mengajar agama, bermaksud dia perlu ada gurunya, betul? Kalau kita tafsir sendiri ayat, mungkin boleh sesat. Begitu juga dalam body language. Biasanya orang yang belajar body language, mungkin tuan-tuan tengok YouTube contohnya, kita beri situasi begini, tuan-tuan tengok video pertama. Orang putih Mak Saleh ni lah kan, yang tak berapa handsome ni kan, dia kata, when you do like this, body language ini maksudnya begini dan begini.
Dan kemudian besok tuan-tuan buka video lain pula, orang putih juga tapi negara lain, tiba-tiba dia kata, body language ni begini. Dia berlawanan dengan video pertama tadi. Mungkin tuan-tuan akan hadapi situasi begini kalau tuan-tuan tak join program 9 hari mengenali sebadan. Tuan-tuan akan nampak ada perbezaan dia. Tetapi bila tuan-tuan datang program 9 hari mengenali sebadan, hari pertama lah sebab kita tengok sebab apa dia jadi berbeza-beza. Apa yang menyebabkan ada mitos-mitos semua? Apa menyebabkan dia jadi berbeza-beza? Okey, tuan-tuan, kita akan tengok nanti macam mana panduannya kan. Kalau orang dekat negara ni dia buat body language begini, orang dekat negara ni dia buat body language begini pula. Contoh tuan-tuan, kalau kita di Malaysia macam saya buat sekarang ni tuan-tuan, kan? Ini apa? Ini good. Kan? Betul? Ke ada yang nampak lain saya buat ni? Okey, ini good, betul. Tetapi ada setengah negara di luar sana yang mana bila kita buat begini dengan mereka kata ini jari tengah. Dia macam FU lah maksudnya. Ada setengah negara di luar sana beranggapan begitu. Okey, jadi hari pertama nanti tuan-tuan akan belajar apa panduannya. Okey. Right, itu yang pertama. Tak nak jadi sesat, datang je hari pertama. Hari pertama untuk mengelakkan tuan-tuan dari menjadi ayah pin. Saya tak nak jadi ayah, bukan jadi ayah pin lah. Hari pertama kita nak mengelakkan tuan-tuan daripada menjadi ayah pink lah. Ayah pink dia dah terlalu mainstream. Kita kata ayah pink lah. Okey. Nak mengelakkan dari sesat, datang hari pertama. Hari pertama kita mengelakkan tuan-tuan dari sesat. Okey. Jadi siapa tak join hari pertama, insya-Allah tuan-tuan, kebarangkalian untuk sesat akan terjadi. Itu hari pertama. Okey, baik, saya follow besok. Thank you so much. Hari kedua pula tuan-tuan, kita akan share berkenaan dengan ruang peribadi dan tanda tarikan. Ruang peribadi pula, maksudnya apa? Kita dah ada penjarakan sosial, ada ruang peribadi pula ke? Astaghfirullahalazim dia kata kan. Kan? So, ruang peribadi ini kita akan belajar nanti macam mana setiap manusia dia ada jarak-jarak tertentu. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan pergi berjalan dekat mungkin keluar kan, bila orang tu terlampau rapat, ini situasi sebelum pandemik lah contohnya tuan-tuan kan. Kalau orang tu rapat sangat, kita rasa macam tak selesa kan. Pernah hadapi situasi begini? Atau mungkin tuan-tuan naik KTM ke LRT ke kan. Dan kemudian ada orang ni sebab dia dah berimpit-impit kan, kita rasa tak selesa sebab dia rapat sangat kita. Mungkin ada tu kalangan tuan-tuan yang ada perasaan seperti itu, rasa tak selesa. Jadi itu nanti kita akan belajar apa sebenarnya yang terjadi dengan tanda tarik ruang peribadi ni. Dan kemudian tuan-tuan, ada yang datang, ada yang kata, saya nak datang nak belajar sebab saya nak tahu macam mana tanda-tanda orang yang tertarik kepada diri saya. Saya ni suka dengan orang dia kata, tapi macam mana tahu orang tu tertarik ke saya ke tidak? Kan? Jadi itu adalah kita akan belajar macam mana body language orang yang tertarik kepada kita. Itu hari yang kedua. Okay? Hari yang ketiga, kita akan berkongsi berkenaan dengan macam mana rahsia pergerakan mata dan kepala. Dan bila kita cakap berkenaan dengan mata, orang selalu akan sebut, kalau mungkin di kalangan anda semua yang ada belajar NLP, yang famous ni dia kata eye accessing cues kan. Dalam body language, dia ada lebih daripada itu lagi sebenarnya. Kita ada tengok macam mana pandangan mata kita terhadap seseorang, di mana kita perlu pandang, apa kesannya bila kita pandang kawasan-kawasan tertentu di muka mereka. Itu kita belajar dalam pergerakan mata nanti dan pandangan mata. Dan tuan-tuan, macam mana kepala kita ini boleh memberikan satu tanda tarikan tertentu kepada orang lain. Kan, Azam kata ni BDKM, bicara apa dari kerana mata Tuan Saleh kan, saya pun tak ingat namanya. So macam mana mata ni boleh merungkai banyak perkara, itu kita akan share. Macam mana kepala kita boleh merungkai banyak juga perkara. Itu hari yang ketiga. Hari yang keempat adalah berkenaan dengan rahsia senyuman. Macam mana nak buat orang jatuh cinta dengan tuan-tuan. Apa senyuman yang banyak digunakan oleh artis Mira Filzah, Nilofa. Kan, saya beri sebut satu sebab saya, kalau tuan-tuan Google, lepas tuan-tuan belajar nanti tuan-tuan Google, bersepah dia buat senyuman yang saya akan kongsi pada tuan-tuan nanti. Macam mana dia buat orang jatuh cinta kepada tuan-tuan. Ini adalah hari yang penting. Ini adalah hari yang tuan-tuan perlu beri fokus. Macam mana nak berikan senyuman yang ikhlas kepada seseorang. Macam mana nak buat orang tertarik dengan kita, jatuh cinta dengan kita melalui senyuman. Ini adalah hari yang keempat. Senyum jemput rezeki kan, senyuman pergi macam-macam lagi kan. Ini hari keempat, kita akan belajar berkenaan rahsia senyuman tuan-tuan. Itu hari yang keempat. Hari yang kelima, kita akan share kepada tuan-tuan berkenaan dengan rahsia sepasang lengan. Rahsia sepasang lengan tu maksudnya macam mana tuan-tuan?
Okay, kita ada tangan, betul? Tangan ni boleh guna macam-macam perkara, angkat barang, salam. Cuma sekarang tak boleh salam kan? Pandemik tuan-tuan Jangan lupa ambil vaksin. So, sepasang lengan adalah macam mana kita menggunakan lengan kita ini untuk memberikan maksud-maksud tertentu bila berjumpa dengan seseorang. Di mana kita pegang. Yang mana lagi tuan-tuan puan, satu perkara, ini juga mitos tuan-tuan puan. Bila mana ada orang yang peluk tubuh bersama kita di hadapan, orang akan selalu kata, oh dia ni negatif ni, dia ni defensif ni. Kan? Ada orang kata begitu. Kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, betul ke maksudnya begitu? Kalau tuan-tuan Google, yes betul jawapannya begitu. Tetapi beza orang yang akan belajar adalah dia akan faham peluk tubuh pun ada 4 jenis. Ada berapa jenis. Bukan sekadar peluk tubuh tu walaupun kita kata nampak peluk tubuh je defensif, nampak peluk tubuh defensif. Tak sebenarnya tuan-tuan. Dia ada masa-masa berbeza-beza. Ini kita akan belajar pada hari kelima. Macam mana nak peluk tubuh tapi nak nampak terbuka. Macam mana nak nampak hebat tetapi sebenarnya masih lagi risau. Itu adalah di bahagian lengan. Hari yang ke-6 tuan-tuan puan adalah berkenaan dengan kuasa tangan dan telapak. Kuasa tangan dan telapak ni macam mana tuan-tuan puan? Kalau di kalangan anda hari ini nak tahu macam mana nak buatkan orang senang berjumpa dengan anda, macam mana nak buat orang terbuka dengan anda, macam mana anda nak membuat orang senang anda pengaruhi, itu adalah hari yang ke-6. Macam mana tangan anda, seandainya anda adalah bos, kan? Macam mana nak bagi pekerja ni boleh dengar arahan anda. Macam mana anda nak influence mereka. Macam mana anda nak kita kata apa, menguasai mereka tanpa mereka sedar. Ini adalah hari yang ke-6. Kan? So itu adalah hari ke-6. Hari yang ke-7. Macam mana kuasa bersalaman, macam mana bersalaman boleh bantu anda untuk jadi orang yang kelihatan lebih berkredibiliti. Macam mana kaki boleh mendedahkan pelbagai perkara berkenaan dengan seseorang ke mana minda mereka mahu pergi. Dan hari yang ke-8 adalah berkenaan dengan isyarat penipuan. Ini pun hari yang ditunggu-tunggu juga, saya yakin. Apa tanda-tanda seorang yang menipu? Kan? Macam mana seseorang menipu, apa yang dia akan buat? Ini hari yang ke-8. Apa sebab-sebab seseorang menipu? Orang kata tipu sunat tu kan? Apa benda tipu sunat tu? Nanti kita akan tengok. Okay? Alright. So itu adalah hari yang ke-8. Dan kemudian tuan-tuan, hari yang ke-9, hari yang terakhir adalah berkenaan dengan, kita asyik cerita pasal language kita semua dan lain kan. Sekarang ni macam mana kita nak buat dalam bergambar, kita boleh tunjukkan satu posisi yang nampak profesional. So itu kita akan cover pada hari ke-9. Dan bonus untuk anda semua, bermula batch lepas, kita akan bagi satu website. Website ni cukup menarik sebab kami pun baru discover sebenarnya. Macam mana kita nak analisa gambar media sosial tu tuan-puan. Dari segi body language ni, macam mana senyuman tu tuan-puan, macam mana squinching semua dan lain kan. Ada analisanya. Kita akan share kepada tuan-puan satu alat yang boleh bantu untuk tengok berapa persen untuk tuan-puan punya gambar dekat social media. Kalau tengok sebelum ni tuan-puan letak gambar apa? Letak gambar upik ipin. Okey, ada letak gambar kucing kan. Kita nak tengok letak gambar sendiri berapa persen, apa algoritmnya, macam mana tunjukkan body language yang menarik. Kan. So itu adalah hari ke-9 tuan-tuan puan. Okey. Setiap hari itu berapa jam? Setiap hari selama 9 hari ini kita akan bersama selama 1 jam dan mungkin lebih sedikit. Okey. Sebab kami ada lebih sikit tu sebab komitmen kami untuk bantu tuan-tuan puan faham dengan lebih lanjut. Berkenaan dengan ilmu kami nak kongsi ni. Komitmen kami adalah untuk bagi tuan-tuan puan faham. Kalau orang lain dia kata sampai time on time teruskan. Kan? Kami tak. Kami selagi mana tak habis kongsi dengan tuan-tuan puan, kita akan teruskan. Tapi tak adalah sampai 1 pagi tuan-tuan puan. Kan? Kita tak ada sampai 1 pagi. Kita relax santai je tuan-tuan puan. Okay? So itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan 9 hari ini tuan-tuan puan. Okay? Dan sekali lagi tuan-tuan puan, saya nak ulang program kita selama 9 hari ini. Saya ada recording saya sendiri, tetapi recording tidak akan diberi kepada anda semua. Okay? Saya dah tulis dalam website, dalam fact bawah tu kalau tuan-tuan baca. Okay? Kalau nak dapat recording juga, dia ada cara dia, boleh PM Cik Edina. Okay? So kalau tuan-tuan tak nak terlepas ilmu ni semua, komitlah datanglah program setiap hari. Sebab program setiap hari ini akan banyak bantu tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Okay? Dan yang paling penting,
Okay, baru nak cakap. Ada dah soalan. Tuan Salehuddin tanya. Ada nota tak? Yes, ada nota. So, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini di hadapan anda semua, okay, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua pernah dengar berkenaan dengan Google Classroom. Betul? Kan? Jadi, kepada anda semua, saya akan share satu kod, okay, yang mana kod ni anda perlu join dalam Google Classroom sebab segala bahan pembelajaran kita, segala konten-konten dalam 9 hari ini kita akan share dalam kita punya Google Classroom. Okay, di mana nak dapatkan nota, nak dapatkan workbooknya. Okay, itu kita akan share dalam ni lah, dalam Google Classroom. Okay, saya share screen sekejap tuan-tuan puan. Okay, sila gunakan link yang saya beri ni untuk join. Saya ada tulis dekat ruang chat, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan kod yang saya tunjukkan di hadapan ni. Okay, saya stop share kejap. And then ni. Okay. Okay, sila buka Google Classroom sekarang dan masukkan kod yang saya beri di hadapan ini. Okay, sila join. Ataupun kalau tak nak pening kepala nak masuk kod ni kan, tak boleh masuk lah, kod tak jumpa lah, bagian apa semua kan. Tekan je link yang saya dah bagi tu, dia akan automatik masuk tuan-tuan. Okay. Sila masukkan kod ni. Okay, dan masuk. Thank you so much Puan Nur Afidah. Wah, semangat. Orang pertama ke? Saya tak tahu. Okay, dah juga Tuan Karun Najwa. Thank you so much. Puan Nadia dan alhamdulillah. Amazing, great. Tuan Imran dah juga. Okay. Siapa kita tunggu yang kawan-kawan yang lain? Okay. Dan. Okay, alright, dan. Thank you so much. Okay, jom kita check berapa ramai yang dah masuk dah. Okay, dekat skrin saya dah ada 31 orang yang dah masuk. Dekat Zoom kita sekarang ada 89 orang. So mana yang lain ni? Come on tuan-tuan puan. Masuk sekarang. Ada 31 orang dah sekarang yang join. Okay, kita refresh tengok. Okay, dah 45. Wow, amazing tuan-tuan puan. Wah, ini kita nak kan. Laju dalam masa beberapa saat naik laju. Come on, kita ada 89 orang. Mana lagi yang lain? Kan? Tak sempat, boleh ulang sekali lagi. Okay, ada yang tak sempat. Okay, sesiapa yang ni tolong bantu ya. Kita bagi link ni, boleh copy. In case sesiapa yang terlepas tadi kan, boleh tekan link ni dan kemudian join kita punya program. Kita punya program pula. Kita punya Google Classroom, maafkan saya. Kan, ini kodnya. Tak sempat pun masukkan kod tu, dah termasuk dah. Menarik tu. Menariklah batch kali ni kan. Meriah, saya suka. Kan, klik je link tu kan. Yes, terbaik ada dia laju, betul. Saya tak sabar sama kata tuan-puan. Dan tu terbaik. Okey. Yang tak sempat boleh masukkan kod ni ataupun boleh tekan link yang saya bagi ni dan terus masuk. Kalau mungkin di kalangan anda semua yang mungkin tak sempat tak boleh masuk dari error ke apa, tolong cuba tukar Gmail personal. Sebab kadang-kadang ada yang masuk email MOE kan, Ministry of Education, dia tak boleh masuk kadang-kadang. Saya pun tak tahu kenapa. So cuba tukar kepada Gmail personal lah, email personal. Okay. Okay, 61 dah. Wow, amazing tuan-tuan. Memang terbaik. Saya suka. Yes, memang betul. Energi tuan-tuan hari ini memang terbaik. Sebenarnya. Siapa pula contoh ni tuan-tuan? Okay, Assalamualaikum. Oh, ramai. Alhamdulillah. Alright, tuan-tuan. So, bila mana tuan-tuan dah join, okay, saya yakin tuan-tuan, okay, dah nampak dekat bahagian sini, kita dah ada schedule dah semua dah sebenarnya. Okay. So, tuan-tuan puan, bahagian pertama sekali nak perkenalan kat sini saya nampak banyak dah kan. Okay, dah masuk dan. Thank you so much. Okay. Sila perkenalkan diri anda semua di sini. Kan. Sila klik kat sini introduction. Sila perkenalkan diri anda. Tuliskan nama, profession, negeri mana menetap, bekerja apa. Dan yang paling penting tuan-tuan puan, ini penting untuk saya dan juga tim trainer kami. Sebab apa tuan-tuan puan datang nak belajar body language? Kami nak tahu sangat tuan-tuan puan. Tak kisahlah kalau benda tu rasa macam remeh sangat ke. Saya datang sebab saya tengok boyfriend saya punya body language. Tulis itu tuan-tuan puan. Kami tak kisah.
Kami takkan judge anda semua. Sebab ilmu ni untuk anda semua. Okay? Kan? Boleh join. Oh, ada yang terin dah. Oh, laju tuan-tuan. Dalam banyak-banyak batch kan. Batch ni boleh laju lah tuan-tuan. Menarik ni. Okay? So, sila perkenalkan diri anda. Okay? Workbook. Okay? Dekat sini kita ada beri 2 workbook. Okay? Satu versi yang kita kata banyak pakai ink. Okay? Kita try buka sekejap. Ini versi yang banyak pakai ink lah. Dia ada color-color dia kan. Hitam-hitam sebagainya ni. Kalau printer tuan-tuan banyak ink, print lah workbook ni. Kita akan gunakan sepanjang 9 hari ini buku ini sebenarnya. Kita maaf kalau lambat sikit screen kan. Ini yang kita akan belajar selama 9 hari ni. Macam mana ni kan, masuk gambar ni kan. Kita akan kongsi nanti tuan-tuan. Ini versi ink makan banyak. Kalau tuan-tuan rasa macam nak jimat ink, boleh download satu lagi sebelah kanan ni, light version. Yang ini dia banyak hitam putih lah sebenarnya. Kalau ikut bawah ni Pak, dia hitam putih banyak. Ada color juga tapi tak banyak lah. Nak jimat, print lah yang ini tuan-tuan. Okay. Ini adalah workbook. Nanti Cik Edina akan remind dalam grup juga tuan-tuan. Okay. Yang ini nanti saya akan upload recording lah. Recording untuk tuan-tuan untuk malam ni. Seandainya ada kawan-kawan kita yang tak dapat join malam ni, kita akan bagi. Tetapi sepanjang 9 hari nanti tak ada recording tuan-tuan. Ini just untuk malam ni sahaja. Okay, dan kemudian homework ni pukul 10 pula, lambat. Saya post sekarang. Saya nak post. Okay, alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila anda dah join, sila buka Google Classroom ni secara berkala, especially selepas daripada kelas lah. Dan perkara pertama pada malam ini yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat adalah, selain daripada perkenalkan diri dalam sini, sila perkenalkan diri anda ini, sila buka ke bahagian homework ini dan ikuti arahan ni. Kita tengok sama-sama. Saya bantu tuan-tuan dan puan sebab ni platform baru. Okey, sekejap. Macam mana nak buka dia? Oh, dia begini. Okay, alright. So, tuan-tuan dan puan, sila buka satu website, nama dia miro.com. Okay. Online whiteboard ni begini. Ni saya punya whiteboard sendirilah. Kan? Sila buka website Miro ni dan sila register di website ni. Okay. Dan bila anda dah register, dah ada account, dan kami galakkan anda register buka di gunakan PC ataupun laptop itu tuan-puan. Sebab kalau guna mobile dia kena download apps. Dia punya cara agak leceh sikit, genyau sikit lah saya kata kan. Tetapi kalau tak ada PC, tak ada laptop, tak apa, boleh gunakan handphone. Cumanya handphone dia limited sedikit lah. Makan space lagi, download apps kan. Guna PC, buka website tu masuk dah. Okay. Dan kemudian tuan-tuan puan dah create account. Okay. Sila tekan link yang saya bagi ini. Miro ni tak apa cikgu. Ini saya nak terangkan ni. Okay. Sila klik link yang saya bagi ini dan kita ikuti arahan seperti ada dalam link ni. Okay, sekejap. Dia akan lambat sedikit. Di sinilah homework anda semua. Okay, di sinilah homework anda semua. Bila anda masuk, anda akan nampak skrin begini. Kan, anda akan nampak skrin begini. Okay. So, tuan-tuan dan puan, saya nak terang kepada anda semua adalah di bahagian kiri ni adalah menu bar. Membawa masuk kalau anda nak select ke, anda nak ambil, nak masukkan tulisan ke, nak masukkan sticky notes ke, itu semua ada kat belah kiri ni. Nanti tuan-tuan tengok ini adalah menu bar sebelah kiri. Okay. Dan tuan-tuan puan, benda ni tuan-tuan puan boleh zoom sahaja. InsyaAllah. Zoom bahagian sini. Kita bermula dari bahagian sini. Kan? Siapa pula conteng-conteng ni? Jangan conteng tuan-tuan puan. Saya nak clearkan sekejap. Okay, clearkan all drawing. Okay, alright. Dia nak siapa nakal sangat ni macam conteng ni? Okay, so Miro ini bertujuan untuk, tak nampak view. Okay, kejap tuan-tuan puan, nampak ke saya punya skrin sekarang? Kalau tak nampak boleh bagi tahu ya. Nampak ke skrin saya sekarang? Kalau nampak boleh tulis kat ruang komen, nampak. Okay, nampak. Thank you so much. Bagi tuan-tuan puan yang tak nampak, mungkin try re-enter balik, masuk balik Zoom insyaAllah. Mungkin kadang-kadang bug kot aplikasi kan. Alright. So Miro ini adalah satu platform yang boleh kita gunakan untuk submit. Macam mana kita punya homework sebelum lepas ni lah kan. Nanti kita akan tengok. So homeworknya begini tuan-tuan puan.
boleh baca ikut arahan ni, bermula dengan Miro ni. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Ini adalah penerangannya macam mana nak menggunakan Miro ni. Ini cursornya, templatenya, tag, sticky note sebagainya lain boleh rujuk kat sini. Okay. So, bila sudah kat sini, ikut saja arahan dia. Tuan-tuan akan bermula di sini. Are you ready? Kan? Selamat datang ke alam Miro. Dan kemudian nampak ada anak panah kat tepi ni. Kan dia kata ikut je arahan ni. Tekan anak panah ni. Nanti dia akan automatik bawa ke bahagian yang tuan-tuan perlu isi. So, bahagian sini pula tuan-tuan puan, arahannya adalah gunakan sticky note untuk tuliskan nama anda dan letakkan dalam bubble di atas ni. So, klik ke bahagian sticky note belah tepi ini. Kan? Contohnya, ada yang dah masuk dah. Siti Rahmah Saadun. Sabar dulu Puan Siti Rahmah. Bagi saya explain dulu. Jangan tambah lagi Puan Rahmah. Saya boleh nampak tuan-tuan puan dah tengah edit. Okay, sebab dia boleh nampak secara live. Okay. Tambah sticky note dekat sini. Pilih warna yang tuan-tuan puan nak. Katalah kita ambil warna pink lah. Bola jambu sikit kan. Lelaki warna pink pelik. So zoom sikit kat sini. Guna mouse zoom. Katakanlah kita nampak nama siapa kat sini. Saya nampak Puan Jozuana Edi. Masukkan nama tuan-tuan puan. Okay. Dan kemudian susun cantik sikit. Kan letak sikit sini. Buat kecil-kecil tuan-tuan puan Jangan buat besar gedabak. Nanti kan adalah yang buka bos gedabak begini kan. Jangan. Kecil-kecil je tuan-tuan puan. Okay. Saya nak tengok nama tuan-tuan puan ada dalam sini. Okay. Dah selesai bahagian ni. Bergerak ke sebelah. Bergerak ke sebelah sini. Klik dekat menu bar. Gunakan upload dan cari gambar tuan-tuan dan puan-puan. Semua pening. Tak apa tuan-tuan puan. Itulah kita bagi homework ni. Untuk bagi tuan-tuan familiar dengan platform ni sebenarnya. Okay. Bila masuk bahagian sini, klik dekat bahagian menu bar bahagian kiri ni, cari upload. Upload yang ini. Yang atas ada G tu kan. Tekan upload gambar tuan puan lah. Ini saya tak tahu gambar siapa tahu saya rembat ni kan. Okay. Gambar di BKL kot. Tahu di BKL kalau saya tak silap. Okay. Dah upload gambar. Dan kemudian pergi ke sebelah kanan pula. Buka YouTube. Buka YouTube, copy link yang bahagian atas ni dan kemudian right click, kemudian paste je. Nanti ada paste kat sini. So paste je. Link Miro ni adalah Google Classroom ni puan-puan. Ini ni yang saya tunjuk kat sini. Kan. Okay. So nanti masuk je kat sini. Letaklah apa-apa video yang bagi tuan-tuan puan dia adalah video lagu lah yang mungkin menarik untuk tuan-tuan puan semua sebenarnya. Okay, gunakan arahan ni je. Go to YouTube, look for favorite song, copy and paste, Ctrl V. Ataupun CMDV untuk orang yang pakai Mac. Okay. Lepas tu paste je, susah elok sini. Jangan susah sangat tuan-tuan. Kecil-kecil sikit. Buat dalam ruang ni. Okay. Dah sudah, pergi ke sini. Type je ada apa-apa perkataan untuk tuan-tuan familiar. Contohnya, hi. Saya buat kat sini Kecil sangat ni. Dia besarkan sikit. Kan? Hai, nama saya okay, siapa kita nak ambil Nama saya tadi Tuan MK Faith. Klik kan. Kan? So tulis kat sini. Tulis apa-apa tulisan tuan-tuan. Yang penting benda tu boleh menggambarkan tuan-tuan lah. Tak kisahlah saya suka donat ke apa ke, tulis je apa-apa. Okay. Dan kemudian sebagai kiri ni gunakan pen dekat sini. Dia ada satu function pen. Mana pen? Saya cari sekejap. Guna shape ni ke kan. So lukis apa-apa. Ini dia pen. Kan lukislah kucing, gambar kucing. Ini satu contoh gambar kucing bawah ni. Kucing yang tak berapa nak comel sangat. Okay, lukis. Dah selesai. Boleh tutup link ni. Kita akan tengok nanti. Okay. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan beri kepala tuan-tuan. Benda ni senang sahaja. Saya buat sekali lalu untuk tuan-tuan. Nanti boleh tengok recording ni. Anda tak faham. Boleh tengok baliklah recording ni. InsyaAllah tuan-tuan. Okay. Segalanya ada di sini. Dan resultnya adalah tuan-tuan. Mungkin akan jadi seperti bawah ni. Yang bawah ni jangan usik tuan-tuan ya. Ini antara saya pergi training sebelum ni lah. Kan, ini hasil kami semualah. Peserta-peserta kami. Okay. Puan Salbani terlepas tak boleh follow. Tak apa puan. Nanti kita upload recording. Okay. Alright.
Tak apa pasal ni, tak apa, sabar pasal ni. Benda ni simple sahaja. Jangan stress. Okay? So ini adalah homework. Saya lost in the jungle. Okay, saya lost in the jungle. Okay, alright tuan-tuan dan puan. So, macam yang saya katakan, itu adalah homework tuan-tuan dan puan semua. Okay. Bermula daripada malam ini, selepas tamat daripada kelas kita pada malam ini, bolehlah mulakan anda punya sesi Miro semua, buat homework ni semua dan lain-lain. Saya nampak sekarang ni dalam Miro ni dia ada Puteri Ruhan, Siti Rahmah Sa'adun dah ada kan? Anda boleh mulakan sebentar lagi. Okay. Oh, sangkut ke? Okay, sekarang dah okay ke line saya? Atau masih lagi tersangkut? Okay, alright. Sekarang dah okay ke tuan-tuan? Okay dah. Okay, alright. So, tuan-tuan dan puan, boleh buka dalam Google Classroom, boleh ikut instruction. Ni tadi kan. Nak link Classroom tadi. Okay, ini link dia. Dah terkeluar. Tak apa tuan Haris, jangan risau. Kita akan bantu tuan-tuan dan puan. Kita akan post dalam grup WhatsApp juga in case tuan-tuan terlepas. Okay, tuan-tuan dan puan semua? Alright. Bagi yang baru masuk, mungkin dia kata mungkin saya lost in the jungle kan. Tak apa, nanti recording yang ni kita upload. Okay tuan-tuan puan, untuk hari pertama ni. Alright. So insyaAllah tuan-tuan puan, saya cukup teruja untuk bersama dengan anda bermula esok. Dan untuk bagi kita selama beberapa hari ini, insyaAllah kita akan ada beberapa orang facilitator yang akan membantu tuan-tuan puan. Selain daripada saya, akan ada beberapa orang facilitator. Ada ke bersama facilitator yang lain? Saya tengok sekejap. Tuan Razmi ada, Tuan Aizu ada. Okay, mana mereka? Okay, saya nampak Tuan Razmi. Saya tambah spotlight. Okay, hai, selamat datang Tuan Razmi. So Tuan Razmi insyaAllah akan bantu anda semua pada hari ke berapa Tuan Razmi? Hari kedua dan juga hari yang ketiga. Hari kedua, hari ketiga. Dan juga yang ketiga. Topik apa Tuan Razmi? Saya akan kongsikan tentang ruangan peribadi serta gaya tarikan, tanda-tanda tarikan. Okay, lagi hari ketiga? Dan juga tentang eye tracing tadi. Ada bagi tahu kan macam mana kita nak lihat pergerakan mata. Betul, itu adalah hari yang ke-3 dan hari kedua, hari ketiga lah akan bersama dengan Tuan Razmi. Okay. Dan kemudian hari yang seterusnya tetap akan bersama dengan Tuan Aizu. Mana Tuan Aizu? Kita scan kejap. Okay, Tuan Aizu ada? Okay, ada, saya jumpa dah. Okay, Tuan Aizu. Jadi Tuan Aizu adalah salah seorang facilitator yang akan bersama juga tuan-tuan puan. Tuan Aizu akan bersama untuk hari keberapa Tuan Aizu? Saya tak dengar Tuan Aizu. Dia jadi bisu sekejap. Oh, maaf. Okay. Okay. Dengar saya suara saya? Yes, dengar. Loud and clear. Okay. Saya akan bersama anda pada hari yang keempat, 5 dan 6. Okay, alright. Hari keempat, kelima, keenam. Hari keempat apa dia? Topik dia? Senyuman ya? Ya, senyuman. Senyuman. Hari kelima? Kelima, telapak tangan. Telapak tangan. Hari keenam, salam. Lengan. Lengan. Lengan dulu. Salam lagi kan? Okay, lengan. So Tuan Aizu akan bersama untuk hari yang keempat, kelima dan juga keenam. Thank you so much Tuan Aizu. Dan kemudian hari seterusnya akan bersama dengan Tuan Amin. Tuan Amin, okay, tak ada lagi sekarang. Mungkin dia akan bersama nantilah. Tuan Amin akan bantu tuan puan berkenaan dengan macam mana bersalaman, macam mana nak tengok tanda-tanda penipuan kan. Itu semua Tuan Amin punya cerita. Dan kemudian hari terakhir akan bersama dengan saya kembali. Okey tuan puan. Yes, Aizuddin. Wah, kawan-kawan kan ni kan. Kawan-kawan PM tepi. Okey. Ada kat bawah yang kita jawab soalan pengenalan diri. Yes, betul. Google Classroom semua ada dah. Kena find homework in Google Classroom. Boleh refresh tuan. Refresh dia akan ada. Okey. Dia akan ada dah. So tuan-tuan boleh baca Google Classroom. Sebenarnya tuan-tuan kita dah ada schedule kan dah. Semua benda kita dah susun khas untuk anda semua. Dah cantik susun dah sampai hari ke-9. Macam-macam ada sama dengan tuan-tuan. Okey. So tuan-tuan, insyaAllah daripada saya doakan semoga tuan-tuan dan puan dapat bersama dengan kita untuk selama 9 hari ini insyaAllah. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan, suka untuk saya ingatkan macam saya kata tadi, hari program pada hari pertama sampailah hari yang ke
9 kita tak akan bagi recording tuan-tuan puan. Bermaksud tolong tuan-tuan puan bila mana tuan-tuan dah daftar, saya nak ingatkan sahaja sekiranya tuan-tuan puan tak nak terlepas apa yang kita kongsikan, sila join setiap hari. Tapi jelah kita hanya merancang, Allah menentukan, Tuhan menentukan. So seandainya ada hari yang tak dapat join, mungkin boleh catch up dengan kawan-kawan yang lain. Okay, tuan-tuan puan? Boleh install app Miro juga dekat HP but limited function. Yes, insyaAllah. Macam tu saya kata tadi, saya recommend gunakan laptop ataupun PC lah. Sebab apps ni macam saya kata lah, dia berat sikit lah sebenarnya kan. Okay tuan-tuan puan. So insyaAllah daripada saya mudah sahaja buat Google Classroom, jawab semua quiz, buat homework, insyaAllah urusan anda semua akan dipermudahkan. Dan semua ni kita buat bukan saja-saja tuan-tuan puan, semuanya bersebab, semuanya untuk memastikan anda dapat impak yang maksimum. Sekiranya kita buat podcast secara berdepan, insyaAllah memang maksimum lah kan kita boleh beri. Cumanya kadang-kadang tuan-tuan puan, buat online ni cabarannya adalah macam sekarang kita tengah bercakap tadi kan, line sekat, itu semua cabaran kita boleh buat online. So tuan-tuan puan, komit masa tuan-tuan puan 9 malam sampai 10 malam dan mungkin lebih sikit kan kadang-kadang. So itu semua akan bantu tuan-tuan puan untuk jadi seorang manusia yang bakal melihat dunia dalam high definition. Okay, alright. So akhir kata tuan-tuan puan, saya doakan anda dipermudahkan urusan dan dapat bersama dengan kita semua sepanjang 9 hari ini dalam 9 hari menali sebadan. Dan saya berdoakan tuan-tuan dan puan akan memperoleh satu superpower yang cukup menarik untuk diri anda semua bermula esok insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okay? Alright tuan-tuan dan puan semua? Insya-Allah. So itu sahaja daripada saya tuan-tuan dan puan. Seandainya ada apa-apa mungkin persoalan atau mungkin ada apa-apa pertanyaan, sebab sesi kita ni selama 1 jam sahaja. Jadi nak buat sesi Q&A kadang-kadang pun tak sempat nak menjawab semua. Dalam Google Classroom nanti setiap hari kita akan buka satu sesi Q&A. Tuan-tuan boleh type dekat situ, kita akan jawab insya-Allah. Okay? Tuan-tuan puan, yes, kita akan bagi interaktif homework insya-Allah tuan-tuan puan. Semuanya untuk memudahkan kefahaman anda semua sebenarnya. Alright. So itu sahaja pasal itu tuan-tuan puan. Jadi akhir kata saya doakan dipermudahkan urusan tuan-tuan puan dan insya-Allah kita berjumpa besok pada hari yang pertama pada jam 9 malam. Alright, insyaAllah. Thank you so much. Itu sahaja saya. With that, I raise my case. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sabar nak bersama dengan anda semua besok. Terima kasih. Jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Yes, sama-sama tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita jumpa besok hari pertama program. InsyaAllah 9 malam sehingga 10 malam insyaAllah. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jumpa besok insyaAllah. Ya puan, tuan. Jumpa besok insyaAllah. Jumpa besok. Yes, insyaAllah. Saya baca komen banyak boleh datang kan. Ya, insyaAllah kita jumpa besok. InsyaAllah. Okay, thank you so much. Alright. Kutuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia.
Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu.